Thank you so much. Hello, morning guys. Hai Fatin Fazlin, orang pertama Khairul Nazri, Aina Hanani, Nani Nur, Khadijah, Dave, Patricia, Syamimi, Nabila, Nadia, Hamiza, Alisa, Anis, Shakira, Aina, Hana Munirah. Bagus, awal nampak masuk. Yeah, that's my boys and girls. Feels to be someone who loses their way. I need somebody. Lagu Hold On. Lagu antara current, lagu favorite saya lah. Sebab lirik dia macam nice lah. I need you to hold on. Heaven is a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Yeah, yeah. Oh, Syahadah faham. Faham. Morning. Okay. Jumpa masuk semua. Dah makan belum? Dah makan dah. Sayang, terima kasih masak sayang. Dah apalah. Sedap. Dah, dia masak dah. Okay, we're done with the song. You nak kopi ke? Boleh juga. Masih nampak aku nampak suara perempuan. Terima kasih. Nampak sayang ni suara dia garau sakit tekak sikit Okay, baik. Ayo, nak kopi lagi. Terima kasih. Okay dah, biar air masuk. Jarang kopi ni tak pahit. Ini kopi kasih saya. Terima kasih. Sama-sama. Aduh. Kasar suara wife saya. Biasalah tu. Biasa. Apa? Kerja kuat, kerja keras. Okay. Kopi kasih sayang. Baik. Tanpa melengahkan masa. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia kepada semua warga Tingkatan 4 Batch 05 tahun 2021. It's your Sermas today. Dan saya akan bawakan sesi ilmu free pada awak pada pukul 10 hingga pukul 11. Semacam pengawas hari ini. Terima kasih. Okay, jangan lambat. Saya rasa lambat bagi nama. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. This probably is going to be some of your punya last class. Sebab ada yang nak balik asrama, ada yang mula sekolah, ada yang tidak lagi bersama MC Plus untuk sementara waktu. Jadi, I hope you guys gonna enjoy this session. This session is going to be slow and steady. Saya akan bawakan satu topik yang awak semua belum pernah belajar dalam Tingkatan 4 bab 6, iaitu topik acid base dan garam. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, topik acid base dan garam ini merupakan antara topik killer dalam SPM. Dia adalah one of the biggest topic, di mana dia memainkan peranan markah sebanyak 15 markah keseluruhan. 15 markah je. Ya, 15 markah tuan-tuan dan puan-puan. Silibus KSSM markah dia kedekut sikit. Dulu topik ni saja dia bawa markah 25%. Tapi dalam silibus baru hanya 15 markah. Tapi 15 markah ini pun adalah markah yang kalau awak boleh dapat, awak akan rasa wow, bestnya. Okay. Sekejap, boleh saya nak tengok sikit kepada kita punya partisipan. Alhamdulillah, 500. Boleh ajak yang lain lagi. Ajak yang lain lagi, yang lain. Free for all. Nama pun ilmu free. Ilmu memang sentiasa free. Dia orang tak bangun, confident kau. Macam mana tahu dia tak bangun? Oh, faham. Boyfriend lah tu. Oh, faham. Boyfriend tak bangun lagi.
Tapi dia orang tu kenapa? Oh, boyfriend. Oh, faham. Oh, kejut lah. Boyfriend ni kalau ada awak kejut, di mana akan bangun? Confirm. Sarah Kistina, Sofia Batrisha, Ain Farhana. Saya kenal nama-nama ni. Student Semas ni siapa? Siapa student Semas ni? Tak ada orang nama student Semas. Oh, nama awak memang nama student Semas. Student Sir. Oh, faham. Izzah, Anis, Farhah, Nimo, Nadia. Okay. So, tuan-tuan perempuan, kita punya sesi ilmu free ini tidak akan direkod, tetapi akan diletakkan di YouTube. Bermakna, lepas ni boleh tengok balik dekat YouTube kalau nak refresh. And I believe satu hari nanti awak akan tengok. Sebab bab 6 ni awak akan belajar di sekolah pada bulan 8 sehingga 9. Lambat lagi. 8 bulan 8 baru awak akan start belajar. Jadi bila bulan 8 tu dah start belajar tu, saya tahu lah kau form 4 kan dah belajar pun. Tahun depan waktu nak form 5 tu baru orang akan tengok balik. Itu pun kalau tengok lah. Itu pun kalau ingat lagi lah. Selalunya yang laki-laki ni semua cepat lupa ni. Okay. Baik. Saya mulakan. Dalam topik ini tuan-tuan perempuan, kita akan belajar tentang definisi acid dan definisi base. Apa dia tu acid? Acid kan? Acid kalau kena kat muka, kena kat tangan, kena kat badan nanti cahaya je. Selalu kita diwawarkan dalam berita bahawasanya penyamun ataupun bekas teman lelaki telah mencurahkan asid kepada rumah si pasangan beliau. Macam semua orang macam bila dengar dari disebabkan berita itu, masyarakat kita jadi takut dengan asid. Dan bila dengar je base apa dia? Alkali. Alkali tu apa? Sabun je. Dalam banyak benda sabun juga orang ingat. Aku tak tahu kenapa. Tapi sabun juga. Okey tuan-tuan puan-puan, pada hari ini saya akan jelaskan dia punya dilema masyarakat kita hari ini. Sebenarnya tuan-tuan perempuan, dalam badan kita pun ada asid yang kita panggil dia sebagai amino acid. Badan saya ada asid ke? Ya, badan awak mahal. So love yourself. Badan awak bukan saja ada asid, badan awak juga ada base. Ada alkali je. Ya, ada alkali. Natrium, ion-ion yang awak ada dalam badan, natrium, kalium, potasium, semua itu ada dalam badan kita. Tapi itu badan saya asid ke? Alkali je. Badan kita semua ini ialah bila asid dengan alkali bercampur, dia menjadi neutral. Oh, neutral je? Ya, neutral. Alhamdulillah. Tetapi badan kita lebih selesa, lebih sihat pada pH yang sedikit alkali, iaitu 7.3, 7.5. Okay, kerana sekeliling kita karbon dioksida, asap kereta, okey, lagi hujan asid, sekeliling kita semua ini adalah asid. Jadi in order untuk kuat nak lawan persekitaran kita ni, badan kita kena sedikit alkali. Macam mana nak naikkan alkali je? Macam nak bagi kuat alkali je? Saya tak rasa pun. Itu sebab kita minum minuman isotonik. Kita minum minuman air mineral. Air mineral mempunyai garam mineral. Mineral ialah alkali. Air isotonik, kalau siapa yang beragama Islam, ada yang dia orang nasihatkan minum air zam-zam. Sebab dalam air zam-zam ada garam-garam mineral yang akan meningkatkan kealkalinan badan kita. Dengan itu, kita pun rasa kuat sikit. Betul tak? Orang kalau minum air isotonik, minum air mineral, okay, minum air zam-zam, jadi baik kan, tiba kan. Itu semua mindset je tuan-tuan. Padahal dia punya chemistry in the body is that it increases the alkalinity of the body. Okay, Masya Allah ukhti. Okay, baik.
Asid ada banyak jenis. Dalam jenis itu, dia terbahagi kepada 2 kumpulan, iaitu asid mineral dan asid organik. Saya tak tulis lagi ya, saya tengah bercakap verbal dengan awak. Okay, kita sama-sama layan dulu. Asid organik, asid mineral. Organik ini, tuan-tuan perempuan, ialah asid lemah. Di mana asid yang kita boleh makan, kita boleh sentuh. Contoh dia ialah dalam sos cili awak. Ada asid benzoik. Dalam ayam masak merah, dalam daging masak merah, ada asid butyric. Baik. Contoh asid yang kuat ialah asid mineral. Mineral ini datang daripada mineral. The word mineral makna kata dia mengandungi logam. Natrium, kalium, magnesium, klorin. Okey, klorin bukan logam tapi apabila dia kahwin dia akan jadi logam. Contoh klorok. Klorok Zul. Klorok tak ada siapa lagi makan. Tak minum klorok abang kakak. Dia bukan jumpa ayam ping. Dia jumpa yang satu. Tuan-tuan, kena klorok saja. Mabuk. Klorok adalah asid kuat. Okey, sebab itu kalau dia the reason kalau kita kena rasa biasa je sebab klorok itu sudah dicairkan. Tapi kalau klorok itu dalam keadaan pekat, dia adalah antara asid yang kuat. Dipanggil sebagai hypochlorous acid. Hypochlorous acid. Okey, ni saya tengah sembang awak tak? Kita kena sembang santai-santai je. Let je. Out of the book. Kita nak kenal dunia kita. Okey. So asid kuat, asid lemah. Asid kuat ialah asid mineral. Okey. Yang selalu kita dengar dalam buku, dalam silibus ialah HCl. Pernah dengar HCl? Pernah kan? Pernah Zul? Hydrogen chloride Zul? Ya betul. Hydrogen chloride. Itulah asid mineral. Asid organik ialah asid, contohnya ethanoic acid, asid ethanoic. So saya akan sentuh 2 benda saja. Asid kuat, asid lemah. Base pula. Base tuan-tuan perempuan. Ada 2 juga. Base kuat, base lemah. Okey, base kuat. Contoh dia NaOH, natrium hydroxide. Base lemah. Contoh dia seperti NaHH, ammonia, NH3. Baik. So kita sudah tahu ada asid, ada base. Sir, alkali mana sir? Tuan-tuan, alkali datangnya daripada base. Base tidak larut air. Tetapi base yang larut air, dia akan menjadi alkali. Sekali lagi saya ulang. Base tak semuanya larut air. Base yang larut air menjadi alkali. Okey. Contoh kapur sirih yang kalau orang datuk-datuk, nenek-nenek kita makan macam dah kapur sirih. Okey. Kapur whiteboard. Okey. Kapur itu ialah base. Dia orang bersifat alkali. Kalau lah korang dia rasa pahit. Pahit tu kerana dia bersifat base. Kapur kalau awak masuk dalam air, dia tak larut. Maka kapur itu hanyalah base biasa. Okey. Tetapi contoh, saya ambil sabun, masuk dalam air. Dia hilang. Dia 3 buih. Sabun larut dalam air kan? Sabun ialah alkali. Sabun ialah base yang larut dalam air, dia menjadi alkali. Gitu. Senang je. Ubat gigi. Ubat gigi, letak air, dia larut, ialah alkali. Okey. Manda, apa beza base dengan alkali, sir? Ni saya tengah explain. Base dengan alkali satu family. Base tak larut air, alkali larut air. That's it.
soluble in water. Okay, pH Sabang Azad, saya tak cerita pH dia. Kita baru kenal ada siapa hero dalam kita punya cerita sekarang. So, boys and girls, let's go to our whiteboard. Okay, jom saya kongsikan dekat awak apa dia definisi acid. Kita akan belajar pasal acid and bases. Okay. Seorang saintis dengan namanya Arrhenius telah menterbitkan istilah acid dan base. Arrhenius ni cakap apa? Arrhenius ni seorang saintis tahu. Kalau awak cross nama dia, Arrhenius ni saintis, Arrhenius. Kenapa nama dia Arrhenius? Jangan tanya saya bukan bapak dia. Kena tanya bapak dia. Okay. Arrhenius ni cakap acid ialah a chemical compound that ionizes in water to produce H+. Dalam bahasa Melayu, Sabang Azad, Danish Aiman. Aduh, aku tulis Inggeris nggak bisa Inggeris. Aku tulis Melayu nggak bisa Melayu. Sabar tenang. Lelaki yang baik adalah lelaki yang menyabar. Okay. Asid bermaksud sebatian kimia yang mengayon di dalam air menghasilkan ion hidrogen plus. Bermakna ini kalau saya ada satu bekas yang berisi dengan air, saya letakkan serbuk HCl, hydrogen klorida powder, dia akan terpisah. Menjadi H plus some dan Cl minus some. Bing apa? Bing. Natasha Izan apa dia? Apa yang Bing? Mr. Bing ke? Oh, nak kata saya Mr. Bing. Faham? Tak ada macam tiba-tiba. Oh. Alright. Baik. HCl adalah satu sebatian yang bernama hidrogen klorida. Okay. Bila dia masuk dalam air, dia terpisah menjadi ion hidrogen dan ion klorida. Disebabkan adanya H+ ini, makanya dia menjadi asid. Oh, senang je. Ada H+, ada asid. Tak ada H+, tak ada asid. Dan kalau cecair ini kita letakkan litmus paper, pernah dengar litmus paper, kertas litmus? Yes, waktu form 2, form 1 dah belajar. Darjah 5 pun pernah belajar dah. Kertas litmus akan bertukar menjadi warna merah kerana adanya H+. Sebelum masuk air, dia bukan asid. Sebelum masuk air, H dengan Cl, dia tidak terpisah. Bila masuk air, H+ tu sudah
sudah boleh bergerak. Bila H+ bergerak, dia attack litmus paper itu, dia menjadi warna merah. Okay, boleh. Garam, contoh, very good. NaCl. Adakah NaCl acid? Yes, very good. NaCl bukan acid kerana tak ada H. Oh, faham. Garam yang awak makan tu, garam yang mak awak masak apa semua tu, garam bukan asid kerana dia tak ada H+. Dia neutral. Okay, faham? Faham. MSG, monosodium glutamate, adakah dia asid? Tak ada. Tak ada H pun yang boleh keluar. Okay, very good. Saya nak awak pegang hanya HCl sahaja hari ini. So, saya nak awak pegang hanya HCl sahaja hari ini. Satu je. Okay, ada dia punya cabang dalam topik ni ada banyak. Tak apa, nanti kita akan berkarya. Kita akan berkarya sampai tiba masanya. Pada Plascians, kita akan masuk topik ni bulan 6 nanti. Sebelum masuk topik ni, saya akan make sure semua senjata awak ready. Senjata bermaksudnya pemahaman dari segi atom, pemahaman dari segi persamaan kimia, pemahaman dari segi ikatan kimia. Okay, awak boleh yang ni, baru kita akan tackle this topik. Kau-kau. Bila awak stolik, yang basic awak, topik ni akan jadi topik yang paling best. Okay, sebab ini baru dia akan test kimia kita. Ni baru dia relate dengan dunia kita ni. Apa yang awak tengah belajar, bab 3, bab 4, bab 5 itu, tak ada kena-mengena dengan dunia kita pun. Itu hanyalah teori semata-mata. Setiap bila awak teori ni, awak tak nampak. Macam, Zat, kat mana ni? Kenapa? Kumpulan 1, Zat? Kenapa? Cari number mole, Zat? Apa ni, Zat? Tapi once you get across that one, kita masuk topik ni. Topik ni akan jadi best. Awak akan rasa feel, oh, sebab tu macam ni, sebab tu macam tu. Oh, kat dunia luar kita, oh, yang ni asid, yang ni akali. Kalau kita gabung jadi apa? Bla 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 bla. Raudatul Syuhada. Tak apa, tak apa. So I hope saya berharap dapat jumpa awak dalam sesi saya, insya-Allah, kepada yang tidak balik asrama lagi. Kita sambung kepada definisi base. Baik tuan-tuan dan puan. Definisi base, basis. Basis ialah pasangan yang telah diciptakan oleh Yang Maha Esa untuk melengkapi asid. Kalau erti kata lain, dia ialah heroin. Asid ialah hero, basis ialah heroin. Saling melengkapi. Dia tak boleh hanya ada asid, dia mesti ada base juga. Dia macam kita punya significant half. Dia melengkapkan kita. Basis ialah a chemical compound that neutralizes acid. Sebatian kimia yang meneutralkan acid. Yang meneutralkan acid. Neutral ini maknanya apa ya? Dia menenangkan acid. Acid ni marah. Marah mana kata, siapa-siapa je sentuh dia, siapa-siapa sentuh dia, dia ada kebarangkalian untuk menghakis. Okay, dia nukarkan limus paper warna merah. Okay, dia rasa pedas. Okay, cili. Okay, cili mempunyai asid. Sebab itu pedas. Siapa yang neutralkan dia? Cili. Macam mana kita nak neutral? Kalau kita pedas, kita buat apa? Yeah, very good. Susu. Susu tu adalah analogi kepada base. Bila kita pedas, kalau kita minum susu, okay, kita kemam sat.
Sudah? Kurang? Cheese, betul. Cheese. Yeah. Air biasa tak membantu bang. Air minum kembung macam tu je. Ketul ais pun sebenarnya tidak membantu. Dia ketul ais sebab apa dia bagi rasa hilang rasa pedas tu? Sebab ketul ais tu bagi mulut kita kebas. Bila kita pedas tu macam fine, kebas kau. So kita fokus pada kebas tu lebih daripada pedas. Santan betul. Okay. Coklat betul. Alright. Ini ialah contoh-contoh base. Dia neutralkan asid. Contoh lagi. Ubat gigi. Mulut kita lepas makan, dia ada bakteria, dia produce asid tau. Sebab tu kalau kita tidur, tak gosok gigi. Yang aku tak tahu, laki perempuan semua sama ni. Bantal busuk. Intik-intik. Esok pagi tu tuan-tuan, apa kita buat? Kita gosok gigi. Sebab ubat gigi adalah base, mulut kita asid, base dengan asid, dia neutralkan. Dan kita kumur. Dia keluarkan air dan mulut kita segar. Okay, cantik. Boleh feel? Boleh feel Baik. Next, kita pergi kepada definisi. Apakah itu alkali pula tuan-tuan? Alkali. Alkali ialah sebatian, a chemical compound, a base that ionizes in water to produce OH ion. OH ion. Ion hydroxide. Alkali is a base that ionizes in water to produce OH ion. Faham? Dia terbalik daripada itu. Ini OH. Apa saya tak faham je. Saya saja je cakap faham, tapi sebenarnya saya tak faham je. Gini. Kita ada dalam ini bekas yang berisi air kosong. Bekas yang berisi air kosong. Okay. Saya letakkan contohnya. Serbuk cuci baju. Pernah dengar serbuk cuci baju? Sian kalau tak pernah dengar. Abang tak pakai baju ke? Pakai, semua orang pakai baju. Baju kalau kita nak basuh dia, kita letak apa dia? Sabun apa nama dia? Tak apa je. Fab, okay. Dynamo, Daya, Top, Softline. Softline bukan sabun. Softline tu pelembut. Dynamite. Lain. Dynamite lain bang. Itu BTS. Okay. Kuat Harimau. Dice, Biozid, Sublight. Bukan Sublight. Subway. Kalau sabun tu Sunlight. Okey, sebab dalam sabun kita mengandungi NaOH. NaOH. Sunquick kan Sunquick. Sunlight. NaOH ialah natrium hydroxide. Di mana apabila kita letak kecepluk dalam air, dia punya natrium hydroxide itu akan terion. Dia terion menjadi Na+, Zaz, dan OH-. Sir, I can see, sir. I can see. What you can see? You can see adanya ion hydroxide. Nampak tak? Ini ada H+, less. OH ialah yes, alkali. Adanya OH ialah alkali.
Ini nama dia ialah natrium hydroxide. This is the name, natrium hydroxide. Yeah. Bila masuk dalam air, dia jadi OH. Baik. Logik ke ada dua-dua asid dengan alkali? Soalannya bagus. Ada saudara kita tanya, "Sir, logik ke ada asid dengan alkali sekali?" Ada. Dia tunjuk kat awak. Sabar, Ustaz. Ini kalau kita letak litmus paper berwarna merah, apa akan jadi? Dia menjadi biru terbaik. I love you guys. Ini awak sudah belajar waktu darjah 5 tingkatan 1 dulu. Terbalik, tuan-tuan. Bermakna kertas limus warna merah menjadi limus. Kalau untuk asid daripada biru jadi merah. Kalau untuk alkali, litmus daripada merah jadi biru. Senang cakap, kalau dia warna merah, adanya H+. Kalau warna dia warna biru, adanya OH-. Okey? Okey, faham. Baik. Seterusnya, saya nak tanya soalan. Kalau awak one day awak habis sekolah, awak pergi jalan-jalan, jalan, fly overseas semua, pergi jalan, tiba-tiba, Christina, siapa sebut nama I? Saya Izzat. Izzat. Christina dan Izzat berjumpa. Celah mana tak tahu. Tapi dia orang jumpa. Contoh kat London. Awak apa kat sini? I datang sini, I study. Sama belajar. Oh, samalah. I pun sama belajar juga. Oh, ya ke? Tak tanya pun. Siapa orang jawab? Alamak. World is a small place. How are you? It's been a while, since 2027. Yeah, it's been a while. I don't want to cakap tak mau jumpa pun. Aduh, tak jumpa juga. How about I buy you a drink? Jom, saya belanja awak minum. Macam, tak nak kena ikut juga. So, babe, Izzat ni merupakan ex pada Christina, tuan-tuan. Izzat ni ex pada Christina. Babe, Izzat is ex for a reason. Okay, kalau dia tak ada sebab, dia jadi ex. Okay, so tuan-tuan, Izzat pun belanja Christina minum. Tuan-tuan, kalau kita macam cair, oh, this guy is a gentleman, buy me a drink. Okay, tuan-tuan perempuan, kita terus sereap, depan kupak pap, skribit pap. Derbuk bum bum bum. Sekian. Okay. Dan terus KO. Saya tak tahu. Saya pun tak tahu Izzat bagi air apa. Tetapi, tuan-tuan perempuan, disebabkan anda pelajar-pelajar kimia, kita buat dia, bukan dia buat kita. Dapat air tu macam, thank you. Keluarkan daripada poket belakang anda kertas litmus. Sir, mana datang kertas litmus, sir? Poket Doraemon, tuan-tuan. Litmus paper. Celup sikit. Tengok warna dia. Kalau warna limus paper warna merah tukar menjadi biru, bermakna apa yang dia bagi? Dia bagi minum alkali. Itu.
Alkali. Jangan sabar, Ustaz. Alkali minum kan. Kalau limus paper warna merah, biru jadi warna merah, dia bagi minum asid. Acid. I like acid. Orange juice. Tuan-tuan perempuan, kalau kita letak limus paper tidak berubah warna, mana kata dia ialah neutral. Yes, neutral ialah selamat untuk diminum. Air kosong. Very good. Izzat tak perasan Christina tengah buat eksperimen belakang tu. Izzat macam yeah, have a drink. Order me some two glasses of Zaf. Tak pasal. Lamanya Minah ni, aku ajar dia. Okay, so guys, so dia cerita dia kalau betul-betul honestly kalau aku jumpa someone yang tiba-tiba tak mana-mana, dia bagi air kat aku tak minum. Aku memang tak minum. Apa hal? Orang tak kenal kau nak bagi kau air. Tak ada pasal. Okay, kalau kau order tak apa. Kalau kau order, kau minum tak apa. Dia tiba-tiba macam, ada kisah bagi. Aku letak limus paper tu macam sedap. Dah habis. Aku buat macam tu je. Serius. Because nowadays, korang kena lebih berhati-hati. So, dengan adanya ilmu kimia, kita dapat differentiatekan sama ada dia asid ataupun dia alkali. Okay. Dia kecil hati. Habis tu dia kecilkan hati kita tak apa. Sebab tu dia X. Kau tak fikir salah dia pula. Fikir kita tak minum air, dia kecil hati dia pula. Faham. Boy. Alright. So, tuan-tuan perempuan, kita untuk mengukur asid ataupun alkali. Okey, kalau alkohol akan bertukar menjadi warna merah. Kerana alkohol ialah slightly acidic. Okey, contoh wine, beer, brandy, diorang semua tu ada etanol plus diorang ada masam-masam sikit. Grapes, dalam tu masam ialah asid. Okay, sebab tu asid. Kan? Berarti neutral. Asid alkali. Neutral. Gitu. Sebab pH ialah kita punya skala untuk mengukur keasidan. Okay. Keasidan ataupun kealkalinian. Skala pH. pH berasal daripada perkataan potential of hydrogen. Inilah maksud pH. Potential of hydrogen. Ataupun power of hydrogen. Power of hydrogen. Itulah pH. Saya belajar berlama, saya first time tahu. First time dengar kan? Boleh beritahu dekat mak ayah. Abang, kalau abang tanya, dia dah belajar ke? Dah pH belajar? pH, acid apa? Tanya balik, pH tu maksud apa? Kebanyakan orang belajar pH tapi dia tak tahu maksud dia apa. pH bermaksud power of hydrogen. Bermakna, kalau hydrogen tu banyak, dia kuat. pH dia ialah sangat kuat. Bukan PhD, itu lain. Okay. So skala pH ditermakan daripada 0 sehingga 14. Okay. Daripada 0, bukan Pakatan Harapan. Main kau So undi sekarang baru tahu. Undi mana? Pakatan Harapan. Okay. Okay, 0 sehingga 14. Di tengah-tengah ialah
7. Gonna miss you guys lah. Korang ni bagus lah masuk air lah. Saya jumpa student saya kat Bangi semalam. Saya tanya cakap, ada student kat Bangi tu, dia join, dia memang wonderful lah. Dia join kelas online. Okay. Form 4, Form 5. Online Form 4, maksudnya dia Form 5, tapi dia join Form 4, dia join Form 5 juga. Kelas fizikal. Fizikal mana depan-depan. Saya tengok, kenal muka ni. Kelas Form 5 pun ada. Kelas Form 4 pun ada. Engkau? Form 4 ada, Form 5 pun ada. Offline, online. Tu tak apa lagi. Dia belajar dengan Semas, dengan belajar dengan Sefaiz. Sefaiz beritahu saya cakap, iyalah, pasang tak? Saya cakap, wow. Thank you. Kepada kalau ada dalam ni, I would like to say thank you. Saya happy dengan benda tu sebab saya seronok sebab awak ada effort yang sangat-sangat wonderful. InsyaAllah diberikan kejayaan. Amin. Kepada semua juga saya doakan yang terbaik. Amin. Okay. Awak join ni pun actually it's an effort. Okay, kepada diri awak. Dan bila awak kalau di perjuangan dan kalau awak ada niat perjuangan yang bagus, insyaAllah diberi juga ganjaran pahala nanti. Amin. #dandakwah. Okay, belajar juga adalah satu perjuangan. Sampai walaupun kita layan-layan happy pun. Tapi bila awak dapat ilmu tu, actually dia satu amal. Kat rumah saya Amir tuan-tuan. Jadi saya pun ada vibe situ tuan-tuan. Okay. So 0 sampai 7. 0 sampai 7. Baik. Ini nama dia bawah daripada ini Aini Amin. Ialah skala asid. Skala asid. 0 sampai 7. 7 sampai 14 ialah skala base. Alkali. Asid alkali. 7 ialah apabila asid bercampur dengan alkali, dia menjadi neutral. Baik. Jom kita buat satu soalan. Kita try satu soalan. H2SO4 apabila larut dalam air, dia menjadi H+ dengan SO4 2-. Okay. Nombor 2. Amonia apabila dia larut dalam air, dia akan menjadi ammonium hydroxide. Okay. Nombor 3. Contoh, saya ada dekat sini, CH3COOH. Apabila larut dalam air, dia akan jadi CH3COO tambah dengan H+. And last kali, saya ada dekat sini, H2O. Apabila dia larut dalam air, dia akan auto ionize jadi H+ tambah OH-. Okey, tuan-tuan puan-puan, jom kita kelaskan, boleh? Kalau awak boleh kelaskan sama ada dia asid ataupun alkali, awak dah faham dah. Confirm. Jom. Okey, baik. Alhamdulillah. Let's go. Ladies and gentlemen, H2SO4. Pertama, apa yang kita nampak? Yes, kita nampak H+. H+ ialah acid. Very good. Bila dia acid tuan-tuan puan-puan, dia punya pH dia AHA ke AH? pH dia AHA. Bermakna pH dia boleh jadi di antara 1 sehingga 6.9. Oh, 0.1 sampai 6.9. Okay. Baik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. 0 tidak dikira, dia mula, ni kira dia paling end dia mula 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Okay, 6 dia punya skala dia kat sini. 7 pun kita kira 8, 9, 10, 11, 12, 13. So kita ada 6 skala di belah kiri. 6 skala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belah kanan pun 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So belah kiri ini ialah skala asid awak. Tuntung. Dan belah kanan ini ialah skala alkali awak. Tuntung. Okay. Tengok nombor 2. Boys and girls. Saya nampak ada yang jawab dah penuh. Thank you so much. Awak nampak apa kat sini? Tadada! Woo! Dia ialah alkali. Alkali ialah 7.1 sehingga 14. Yeah! Aras, very good. Okay. Next. Ang bawah. Apa kita nampak? Kita nampak di sini adalah H. Okay, H plus. Maafkan saya. This is a minor. This is a minor punya thing. H plus. Dia ialah acid. Woo! Congratulations. Acid. pH dia 1 sehingga 6.9. Nice. And last kali Afika menjawab persoalan saudara kita sebentar tadi. Dia tanya, "Sir, asid dengan alkali boleh wujud sekali tak?" Boleh. Dalam dunia kita, the only sebatian that produces H dengan OH minus ialah H2O. Betapa miracle-nya, air ini dia mula hasilkan H+, dia ialah asid. Air ini juga ialah alkali. Di mana air ini dia boleh jadi asid, dia boleh jadi alkali. Terpulang kepada diri dia. Power. Asid ni, air ni sangat power. Contoh, awak minum, awak makan, awak rasa tak selesa perut, awak minum air. Air itu akan menetralkan apa-apa saja. Kalau awak termakan lebih asid, awak minum air, awak lega. Awak termakan terlebih petai, awak termakan terlebih ubat, awak minum air, awak akan lega. Sebab air ini, tuan-tuan puan-puan, mengandungi asid, mengandungi alkali. Apabila asid alkali wujud serentak, maka ini kita akan panggil dia sebagai neutral. Very good. Yes. This is the magnificent, indahnya ciptaan. Orang kata one of the miracle in our world is water. Lah air je pun sah. Kalau orang biasa akan like. Kita tengok. Air sah. So, air je sah. Tuan-tuan, kalau tak ada air, tak adalah dunia kita. Semua benda bergantung pada air. Okay. Baik. Hargailah air. Oh, by the way, untuk siapa-siapa yang duduk dekat Selangor, air itu ialah satu benda yang mengalir. Yang kalau kita dahaga, kita minum. Kalau kita belum bangun pagi tu, kalau rasa segar, kita boleh ambil dan mandi. Risau. Ada yang tanya air tu apa? Warga Selangor tu, tuan-tuan. Air tak ada. Air kadang-kadang. Air tak ada. Okay. Shah Alam pun sama. Faham? Sebab Shah Alam pun Selangor, ya, tuan-tuan. Dugaan. Alright. Baik. Faham? Saya sampaikan konten-konten yang penting. Yang pertama, definisi asid. Yang kedua adalah definisi base dan alkali. Ingat, asid H+, base neutralkan asid. Alkali adalah base yang larut dalam air. Air zam-zam neutralkan. Air zam-zam ialah sedikit alkali. Sebab dia mengandungi ion mineral. Nah, SS semua boleh. Tapi tak payah SS, jangan risau. Ada dalam YouTube. Korang ni screenshot buat banyak-banyak ni buat apa? Buat album. Korang whiteboard, screenshot. Conversation, screenshot. Conversation.
dekat WhatsApp. Okay, so ala-ala trend lah macam nyah, ni Chan nyah, arigato screenshot sebab buat lagu macam tu. And then lagi buat lirik lagu. Okay, buat prank. Okay. Muka aku pun korang screenshot. Bukan muka aku seorang. Muka abah korang pun screenshot. Penuh phone korang dengan screenshot. Apa? Apa motif? Tak payah screenshot. Kelas ni korang boleh dapat dekat YouTube nanti. Vanessa, tak biasa. Benda ni tak biasalah. Ni tak. Malah aku layan. Channel apa? MC Plus. Subhanallah. Channel MC Plus lah. Channel mana lagi? Aduh, risau aku korang semua. Baik, kita nak bincangkan last part ialah reaction of acid. Reaction of acid ialah saya punya key point, strong point. Okay, apa guna kalau kita belajar semua ini tapi kalau kita tidak tahu, kita nak guna bila? Apa tindak balas dia? Okay, kalau awak tengok dalam cerita Dr. Stone ataupun Senku telah merevivekan batu ataupun apa orang kata petrified form kawan dia semua tu. Okey, dia guna apa? Nitric acid. Okey, dia guna nitric acid. Acid nitrik yang dia orang panggil dia sebagai apa? Miracle water something. Baik, apa sebenarnya tindak balas yang berlaku? Baik, tindak balas acid hanya ada 4 yang general. Tindak balas asid yang pertama ialah antara asid dengan logam menghasilkan garam dan air. Dengan hidrogen, sorry. Asid, metal, garam, hidrogen. Nombor 2, asid logam oksida. Jadi garam tambah air. Asid logam oksida, garam air. Ini kalau awak terjumpa dalam biologi pun awak boleh guna. Benda yang sama. Okay, semua dalam biologi ke, dalam fizik ke, dalam mana-mana yang awak jumpa ke, dia punya rule dia tetap sama. Nombor 3, kita ada asid logam hidroksida, garam, air. Sama je. Cuma yang ini tak ada O. Ini ada H2O. Ini ada H2O. Sama. And last kali, asid logam metal carbonate. Ini adalah karbonat. Bukan movement order. Bukan MCO. Ni macam-macam. Movement control order. Ini adalah tambah jadi salt, CO2, H2O. Betul. Yeah. Moh tu metal apa? Metal hydroxida. Moh lah kita, bukan. Metal hydroxida. Metal hydroxide. Neatnya tulisan saya. Aku suka tengok ni, jangan tengok tulisan aku. Okey, logam tiosulfat kita tidak akan sentuh. Natrium tiosulfat kita tidak akan sentuh. Dalam kadar tindak balas, bab 8 nanti, bab 7 ada sentuh tapi benda itu bukan standard reaction. Ini adalah standard reaction kita. MCO ialah metal carbonate. Metal carbonate. M ialah metal. Baik. Ensyirah Eliana. Saya nak petik satu persatu. Asid yang kita nak gunakan hanyalah HCl. Sama. HCl. HCl. HCl.
HCl. Logam yang kita nak gunakan hanyalah Na. Awak tengok walaupun awak belum habis lagi bab 3 ataupun bab 4, ada yang baru join. Tapi saya percaya semua orang boleh buat benda ni. Okay. Dia one go je. Ini saya reka sendiri Ini saya buat sendiri Dan awak just follow flow dia. Awak tengok jadi apa. Apa tambah apa, jadi apa. Dan asid logam bila berkahwin, tindak balas simple, dia akan pisah silang tulis. Dia akan silang Na dengan Cl. Na yang ni sudah berkahwin dengan Na. Ini H dengan Cl berpasangan. Na single. Na tak boleh tengok. Nabil tak boleh tengok. Hakim bahagia. Nabil sayang Hakim. Maka Nabil berkahwin dengan klorin. Jadilah NaCl tambah H. H mesti wujud dalam keadaan duit atom. Hakim menjadi gay. Tiba-tiba. Ya tuan-tuan, kena sayang tuan-tuan. Siap. Wah, senangnya. Faham kan? Faham kan? Awak tengok flow sudah. Reasoning, dia punya sebab, dia punya ni. Sabar Azad, awak pun belum masuk lagi. Dalam kelas, saya pun saya tak masuk lagi. Okay, awak just tengok flow dia. Tutak, jadi. Cantik. Thank you, Nafisa. Alifa. Yes. Oh, Rian. Itu ikut ke reaktifan logam. Ya. Awak form 5 ke, Rian? Ada form 5 belum ni? Sebab saya nampak awak tahu ke reaktifan logam semua ni. Haras form 2. Faham? Oh, adanya form 2. Go ke reaktifan logam form 3. Oh, ada form 3 kat dalam ni. Lupa form 2, form 3 dah belajar dah. Oh, ya ke saya dah belajar ke saya? Dah belajar dah. Itulah gua no form 4 form 3 tiba-tiba tak ada PT3 tak ada tiba-tiba masuk form 4. Ada awak lagi power. Okey. Sebab dia based on kereaktifan logam. Na dia akan silang Cl jadilah NaCl tambah hidrogen. Tengok nombor 2. Yes. Metal hydroxide. Contoh saya nak ambil kat sini Na2O. Natrium oksida. Apa kita buat? Silang Zas. Silang NaCl HO. Oh, NaCl NaCl tambah dengan HO H2O. H2O. Dan balancekan tak payah. Balancekan tak payah lagi. Saya nak awak tengok pattern dia dulu. Okey. Awak tengok pattern dia apa? Apa pattern dia? Pattern dia silang. Wih, silang. Wih. Silang juga balik. Ni silang seorang. Jadi gini. Silang balik. Okey. Tengok pada yang ni pula. KCl tambahkan dengan logam natrium hidroksida. Apa? Silang balik. Ini silang, dia nak silang balik tapi tak ada siapa nak silang. Nak silang balik. Nak silang. Tak ada. Jadi single. Faham ni? Ni silang balik. Silang balik. Dan guys, tolong teka. Jadi apa? Awak dah boleh jawab dah ni. Confirm 100%. 10,000%. Very good, Zarif. 1. Nurul Nabila. Amira Akilah, betul. Aina Zahira, betul. Haras Nafisa, form 2, form 3 pun betul saya nampak. Farah Safia, betul. Zulfa, thank you. NaCl tambah H2O. Nice one. Well, proud of you. Love you guys. Bagus. Ini yang kita mahukan.
Form 2, Form 3, Form 4 semua boleh buat. Korang yang buat walaupun korang belum belajar lagi, sekali je dalam masa 1 minit korang boleh buat. Apa? Sailang menyailang. Dan just tukar je. Korang dapat jawapan dia. Okay, next. Last sekali, logam karbonat Na2CO3. Okay, ini mencabar sikit tapi sama je tuan-tuan perempuan. Let's go tuan-tuan. Apa yang kita nak buat sailang, dia akan jadi Na apa dia? NaCl. Betul. Tapi jom sabar Azad. Awal tak kalut, lambat kelam kabut. Saya dah bagi jawapan dekat awak dah. CO2 H2O. Inilah sebenarnya jawapan awak. Awak tak payah nak buat apa dah. Sebab CO3 dia terdiri daripada CO2 dan O. CO2 ini H dengan O, H2O. Wow. Very good, ladies and gentlemen. I'm proud of you. I'm proud of you. Good. Apa yang saya nak awak kita ni go last one Kita akan go AM salt H2, AMO salt H2O, AMOH salt H2O, last kali AMCO salt CO2 H2O. Okay, jom kita sebut ramai-ramai dekat rumah. Boleh, saya nak 700 orang ni kita baca bersama-sama boleh. Biar mak ayah kita dengar, abang-abang kita dengar yang tengah FaceTime dengan boyfriend ke apa ke, biar boyfriend kita dengar, biar dia rasa noob sikit dia rasa dia macam wah pandainya dia. Dia tak setara. Biar kita nampak kita tak setara dengan dia pada muka dia. Okay, so guys, kita akan go 3, 2, AM salt H2, AMO salt H2O, AMOH salt H2O, AMCO salt CO2 H2O. Up sikit, pace 3, 2, AM salt H2, AMO salt H2O, AMOH salt H2O, AMCO salt CO2 H2O. One more time, 3, 2, AM salt H2, AMO salt H2O, AMOH salt H2O, AMCO salt CO2 H2O. And brothers and sisters, berikan tepukan pada diri anda. Bravo. That's all from me, your Semas. I'm very proud to share this session with you. Thank you for your effort. Thank you for your commitment. And brothers and sisters, pada yang nak balik asrama, yang Form 2, Form 3, Form 4, I wish you guys all the best. Jaga diri baik-baik. Jangan nakal-nakal. Walaupun saya tahu awak semua ni memang nakal. But behave. Yang pada yang masih ada, I hope to see you guys in my class. Okay, kita macam adik abang, kita sama-sama belajar, kita sama-sama kuat. If you have anything to share, you just can share with me. Okay, that's all from me, brothers. Sisters. Brothers and sisters. Thank you so much. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Take care. Assalamualaikum. Oh, swag. Swag. Oh, kau request swag. Okay. Kena buka lagu lah. Kau lepas ni ada kelas apa? English. Buku apa? $11.30. Faham. Fizik. Syadia, faham sangat. Thank you so much. Lama pula nak pergi dia punya ni. 3, 2, 1. Tak sampai lagi? Tak apa. Okay. Aku saja layan korang. Bye, Greg. Assalamualaikum.